Kita cerita tentang KJ pula. Kenapa berkaitan dengan tumbangnya kerajaan ni? Okay. Kenapa saya kata ada kemungkinan? Saya tak kata akan tumbang, saya kata ada kemungkinan kalau. Kita baca ini dulu. Video. Kalau benar KJ ada magnet, tubuh parti baru. Sebab hari tu kan Ismail Sabri mempersoalkan bahawa KJ keluar ni kan apa masalah kita dengan golongan muda dan sebagainya. So Fuad Zakrasyi kata, Ismail Sabri kata KJ ada magnet. UMNO rugi kerana buang magnet untuk tarik orang muda. Masa KJ jadi ketua muda, ramaikah anak muda ditarik oleh magnet KJ untuk sokong UMNO? Mungkin anak muda sokong KJ tetapi bukan UMNO. KJ tidak merayu pemecatannya. Apa salahnya KJ tubuh parti baru? Kita tengok apakah anak muda akan berduyun-duyun masuk ikut magnet KJ. Kalau KJ kurang berani macam Syed Saddiq yang tubuh parti baru, KJ boleh join Bersatu atau PAS. KJ boleh buktikan magnet dia okey. Jangan pula jadi penumpang kepada parti itu. Ismail Sabri silap. Patut dicadang pada MKT supaya KJ ganti dia sebagai poster boy di PRU yang 15 yang lalu. Alasannya dia tidak ada magnet. KJ ada magnet. Ruginya UMNO kalau betul. Ini menjawab persoalan Ismail Sabri. Dia mengatakan bahawa KJ ada magnet. Disebabkan KJ ada magnet itulah kita rugi bila kehilangan KJ. Jadi Puan Zakrasyi katalah kalau begitu kenapa dalam PRU ke-15 tak berjaya tarik orang muda pun? Dan kalau betul KJ itu ada magnet, bukalah parti sendiri. Ataupun joinlah mana-mana, parti Bersatu ke sebagainya. Sekurang-kurangnya Syed Saddiq tu berjaya, bolehlah buat parti dia sendiri. Berjaya atau tidak itu tolak tepi lah. Saya tengok muda sekarang macam senyap je kan. Tapi tak apalah. Mungkin pilihan raya kan. Jadi dia tak dapat jawatan. Ada jawatan ke? Tak ada kan. So dapat atau tidak itu tak apalah kita kata. Kan? Tak ada masalah. Tetapi sekurang-kurangnya kita kata dia berani buat parti sendiri. Dia berjaya bertanding dalam beberapa tempat. Okay, saya walaupun saya ada my thoughts on muda ni, tetapi sekurang-kurangnya saya kena respect. Dia berani buat apa yang KJ tak berani buat. Tetapi hari ini KJ lah dia kata, tak tahulah KJ yang cakap kan, saya baca je lah berita ni. KJ ditawar tanding PRN Selangor jadi MB jika menang. Wow. KJ dilaporkan mempertimbangkan untuk bertanding di DUN Selangor dan ditawarkan menjadi bertira besar sekiranya menang, lapor The Star. Laporan itu bagaimanapun tidak menyebut mana-mana parti politik tertentu yang dikatakan membawa tawaran itu. Tetapi perbincangan dengan beberapa pihak dan terdapat juga perbincangan mengenai peranan, kata Khairi dalam pertemuan dengan Club Concord, kumpulan tidak rasmi pengarang dan wartawan kanan diketuai oleh Wong Chun Wai. Bagaimanapun, Khairi masih belum memutuskan perkara itu. PRN Selangor perlu diadakan tahun ini. Sekiranya saya membuat keputusan untuk tidak bertanding pilihan negeri, maka saya akan mempunyai lebih banyak masa untuk memutuskan platform politik yang saya pilih sebagai babak seterusnya dalam perjalanan politik saya. Jika saya mahu menyertai PRN, saya perlu membuat keputusan dalam beberapa bulan akan datang ke arah mana saya akan pergi, katanya. Khairi menyifatkan PRN akan datang sebagai peluang baik tetapi menjelaskan dia belum memutuskan sama ada dia sudah bersedia untuk berdepan dengan satu lagi pilihan raya. Semasa pilihan raya umum, Khairi tewas di Sungai Buloh. Sebelum itu dia adalah ahli Parlimen Rembau selama 3 penggal. Okey, saya nak beritahu. Yang pertama sekali saya dah sebut bahawa pembunuhan politik KJ bermula sewaktu dia diletakkan di Sungai Buloh. Ada orang kata dia sendiri nak minta letak Sungai Buloh. Yelah, sebab dia tak diletak bertanding di Rembau. Kalau dia pilih Rembau dengan Sungai Buloh, dia akan pilih Rembau. Bukan sebab masalah dia nak, sebab dia tak ada pilihan lain. Dia sebenarnya bukan masalah Sungai Buloh tu tuan-tuan. Dia masalah keluar daripada Rembau tu, tempat di mana di Selangor dia letak, itu memang suicidal. Itu memang bunuh diri. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah bila dia diletakkan atau dia minta letak Sungai Buloh, sebenarnya itu dah berakhir karier politik dia. So dia kata dia akan mempertimbangkan. Untuk makluman tuan-tuan, KJ ni tua setahun je dari saya. Dia atas saya setahun, tua setahun je. Jadi kalau dia kata PRU 16 ni dia tak nak bertanding, dia nak tunggu, maka saya kata as good as dia dah habis dah. As good as dia dah habis. So tak payah. So 15 ni dia kena bertanding. Isu dia, PRN ni dia nak bertanding juga. Kalau dia nak bertanding tahun inilah. So dia akan bertanding ke tidak? Siapa yang akan nak ambil dia? Saya suspect high possibilities dia akan bertanding. Dia of course membangkang lah. Tetapi high possibilities sama ada Bersatu ataupun PBM, Parti Bangsa Malaysia. Tetapi likeliness PBM ni agak payah. Sebab macam mana dia nak jadi menteri besar kalau dia bertanding setakat 2-3 kursi dekat PBM. So highly likely Bersatu di bawah Perikatan Nasional. Dan Bersatu meletakkan beliau harapan kalau menang, dia akan jadi menteri besar. Sebab apa? Tuan-tuan, di Selangor Bersatu dengan PAS lah. Kalau menang mereka, siapa calon menteri besar?
yang tuan-tuan boleh nampak? Poster boy. Siapa poster boy? PN di Selangor. Tak ada, tuan-tuan. Ada yang bangga gitu, kita berjaya menang beberapa kursi parlimen di Selangor. Yelah. Menang tak semestinya you akan menang negeri ni. Lebih-lebih lagi kerajaan dah bertukar dan akaun dah kena beku. Dan KJ paling-paling kurang kalau aku nak bertanding, dia kata, takkan kalau menang tak ada apa. Paling kurang kena jawatan menteri besar. Of course lah, level dia. Sebab kalau siapa poster boy yang you all boleh yang apa orang kata, yang PN boleh letak sebagai bakal calon menteri besar di Selangor. Dan Selangor ni, tuan-tuan, saya nak kira ni baru keluar GDP mengikut negeri, pendapatan KDN-KK keluaran dalam negeri kasar atau GDP Gross Domestic Product mengikut negeri. Top 4 seperti biasa, Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak dah naik satu nak tangga. Kemudian diikuti oleh Penang, Johor, itu top 5 lah kita kata. Bottom 5, antaranya bottom 8 lah kita kata. Bawah 100 juta pendapatan. Antaranya adalah Kedah, Terengganu, Kelantan. 3 negeri ni negeri PAS. Negeri PN lah. Negeri Perikatan Nasional. 3 negeri tak ke atas tadi, kerajaan perpaduan. Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Johor. Ni semua negeri kerajaan perpaduan. Negeri-negeri kaya. Dapat kat PN negeri-negeri miskin. Banyak bebanan nak ditanggung ni, tuan-tuan. Banyak bebanan nak ditanggung nanti. Okay, yang bawah 100 juta punya pendapatan. 100 billion. 100 billion kan 100 billion? 100 juta. 100 billion. Dia dalam, kan 1 million. Saya tinggal lah. Tapi ada jumlah dia. GDP ikut negeri. Tuan-tuan boleh tengok nilai sendiri. Tuan-tuan nak bagi tahu, daripada segi jumlah itu, kita dapat nampak dia nak bergerak kot mana. Sebelum ini, dia kerajaan persekutuan. Dalam akaun bersatu sahaja. Seperti saya bentangkan tempoh hari. Saya bentangkan sekali lagi. Saya tak bentang semualah, tapi kita tengok pendapatan bersatu berapa, tuan-tuan. Pendapatan bersatu, kalau kita tengok pendapatan bersatu, yang telah diaudit okey, tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat sini. 148 juta pada 2021, 109 juta pada 2020. Yang 108 juta tu itu komprehensif. Yang ni detail. So daripada sini 257 juta pendapatan bersatu dalam tempoh 2 tahun saja. So besar, tuan-tuan. 250 juta dalam tempoh 2 tahun, besar tu. Satu jumlah yang sangat besar. So, bagaimana dengan kerajaan ni nak tumbang tu? Macam mana is? Macam mana kerajaan nak tumbang? Okey, saya cerita lah. Ini macam ni. PRN 6 negeri ini mengindikasikan sama ada kerajaan ni akan kekal atau tidak di dalam what do you call that? Di dalam kerajaan ini, di dalam pemerintahan ini. Okay, PRN ini akan menjadi batu aras kepada sama ada kerajaan ini akan tumbang atau tidak dalam tempoh yang terdekat ini. Yang pertama, kalau tumbang 3 negeri ini, iaitu Selangor, Penang, Selangor dan Penang, kalau 2 negeri ini tumbang. Okay, dia ada 6 negeri kan, negeri 9, 3 negeri ini. Kalau 3 negeri ini tumbang, tuan-tuan, bermaksud apa? Secara psikologinya, kerajaan perpaduan ini tidak mempunyai sokongan rakyat. Itu maksud psikologi dia. Dan kalau sekiranya UMNO masih terus kekal kalah, sebagaimana ada penganalisa kata UMNO tak akan boleh menang di Selangor. Saya kata ya dan tidak. It depends. Kalau sekiranya UMNO, Pakatan Harapan bagi saya, okey, boleh ke menang? Pakatan Harapan insya-Allah ikut calculation kita terkini, Negeri Sembilan, Selangor, Penang, Pakatan Harapan boleh maintain. Isu dia adalah pada UMNO. Isunya adalah pada UMNO.
Kalau UMNO jatuh, kalah lagi teruk dalam pilihan raya selepas ini, mereka akan ada kemungkinan desakan supaya Presiden letak jawatan. Ada kemungkinan pemaksaan untuk Presiden letak jawatan. Dan pemilihan agung UMNO ini bukan bermakna tanda bahawa Zahid dan juga Tok Mat itu selamat. Walaupun mereka tidak ada pertandingan, tidak akan ada pertandingan. 18 Mac ini adalah pemilihan agung UMNO. Tidak ada pertandingan, tuan-tuan, di peringkat 2 tertinggi. Tetapi siapa kata naib ke bawah termasuk ketua bahagian tidak boleh memihak kepada against Zahid dan juga Tok Mat. Dan kalau berlaku sekali lagi kekalahan yang agak mengejutkan, dan tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu, Kedah, Kelantan, Terengganu adalah 3 negeri di mana UMNO memang kita kata itu dia punya periuk nasi dia lah. Penang ni kurang, even Selangor Negeri Sembilan pun kurang. So kalau UMNO nak menang di negeri-negeri ini pun atas dasar itu kerusi yang dia bertanding, dan UMNO pernah menang, ataupun tak ada siapa menang kecuali bersatu menang. Mungkin yang tu boleh bagi pada UMNO sebab majoriti kawasan Melayu. Tetapi kalau dia nak harapkan beberapa kerusi Selangor, tak cukup mengindikasikan kekuatan dia. So desakan ini mungkin ada bila di peringkat Kelantan, Terengganu, yang mungkin, bukan mungkin lah, high chances PN akan pegang, tetap pegang. Kedah bagi saya, bagilah laluan pada UMNO, sekurang-kurangnya kerusi pembahagian tu 50-50. Sebab untuk Pakatan Harapan, Kedah agak kurang. Kalau orang Kedah tak puas hati dengan saya, boleh kita duduk sembang, belanja saya kopi, saya cerita kenapa. Berdasarkan kepada kajian dan statistik. Dan kalau UMNO tak berjaya dalam tempoh, kita dah katakanlah pilihan raya bulan 6. 6 bulan jadi kerajaan. 6 bulan jadi kerajaan. Tak berjaya, ambil balik. Kelantan Terengganu tolak tepilah Kedah. Atau kalau tak menang pun Kedah, sekurang-kurangnya kembalikan majoriti kerusi itu pada UMNO berbanding dengan PN. Kalau tak berjaya itu, gerakan UMNO tak berjaya menggerakkan perkara tersebut, gerakan bawah ni akan mula menggoncang UMNO. Dan bila UMNO tumbang, tuan-tuan, yang lain collapse. Kalau kita faham benda ni, itu perancangan dia. Kalau UMNO mula tumbang, yang lain collapse. Sebab itu ada ura-ura sekarang ini di peringkat bawahan, mereka sudah menggerakkan supaya UMNO itu dikuasai oleh mereka yang anti Zahid, anti kepada kerajaan perpaduan. Sudah ada. Ya, dia berjaya potong 2-3 orang kepala-kepala, tetapi kita kena ingat, yang paling bahaya kepala yang tak nampak ni, tuan-tuan. Jangan fikir lain pula. Kan, kepala naga yang tak nampak tu yang lain, yang bahaya. Yang depan kita dia punya pijak semut tak mati, lembut lembut gigi daripada lidah, daripada gusi, lembut gigi daripada gusi, dia punya cakap. Tapi kat belakang dia lah orang yang akan hianat. So macam mana nak mengelakkan perkara ini untuk berlaku? Yang pertama sekali, of course, UMNO kena menang. Kalau tak menang Kedah pun, dia kena upsetkan kemenangan PN tempoh hari di Kedah. Sebab indikasi kepada kekuatan PN adalah di Kedah. Indikasi kepada kekuatan PH dan juga Kerajaan Perpaduan di Penang, Kelantan, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kita maintain 3 negeri ni, Kedah mula goyang, PN goyang, tak menang pun dia goyang, insya-Allah kerajaan kekal. Tetapi tuan-tuan, dengan dana yang dibekukan sekarang ini, berkemungkinan dana ni pun ambil masa juga ni kalau sebelum kena release tu. Ambil masa ni. Kan, kalau delay mungkin ambil another 5-6 months lagi. UMNO ada kesempatan untuk menang, at least Kedah. Kelantan Terengganu ni bagi saya, UMNO pernah menang di Terengganu. Orang Terengganu ni dia ada lain sikit. Yang ni saya boleh kata lah, saya pernah jumpa dengan orang Terengganu, bukan semua lah. Yang mana saya jumpa tu, saya kata, oi, sebelum ni PAS sekarang ni UMNO pegang, masa tu UMNO pegang. Kita orang Terengganu ni, kita tengok. Kan, siapa boleh bagi manfaat kita lebih, kita sokong dia. Dia tolak tepi Kelantan. Terengganu ni boleh berubah. Sebenarnya Terengganu boleh berubah. Tapi effort kita tu, effort UMNO tu macam mana? UMNO, effort bantuan daripada Pakatan Harapan. Sebenarnya player utama di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah adalah UMNO. Itu kita tak boleh nafikan. Player utama. Untuk PRN. PRU nanti kita cerita lain. Ini PRN ini.
So mereka kena gerakkan. Tapi dalam masa sama, UMNO juga jangan kacau Negeri Sembilan, Selangor dan juga Penang. Jangan dia anggap anda adalah player di negeri tersebut. Main player dia. Player juga tapi bukan main, pemain utama. Dalang utama bukan. Sebab dalang utama di 3 negeri ni adalah DAP dan juga PKR. Jadi jangan kacau tu, runding elok-elok. Rundingan sedang berlangsung sekarang ini berkenaan dengan perkara tersebut. Tu kita kena faham. Maknanya andaian kerajaan perpaduan tumbang kalau UMNO terciduk dekat PRN negeri. Lebih kurang macam. Dia bukan masalah dia jatuh kerajaan negeri, therefore jatuh federal. Tak, dia takkan jatuh. Tetapi akan ada desakan. Itu alasan yang akan digunakan oleh ahli-ahli UMNO bagi mendesak kecurangan dan apa orang kata what they call incompetency. Ketidakmampuan presiden dan timbalan memimpin UMNO untuk memenangi PRN. Itu boleh digunakan sebagai alasan. Ini semua alasan tuan-tuan. Ini semua alasan. Tetapi kalau desakan itu begitu kuat, tidak mustahil dia boleh berlaku. Kalau ahli-ahli cukup untuk membuat satu orang kata EGM, Emergency General Meeting atau Kongres tergempar katakan, bagi memecat presiden for example. Atau membuat undi tidak percaya kepada presiden. Memanglah MKT nak kena buat kan? MKT, tapi kalau EGM dilakukan, ada possibility. Saya tak tahulah, saya tak tengok detail perlembagaan UMNO lagi kan. Tetapi kenapa saya nak kena tengok semua ni? Kita kena tengok semua arah. Dan saya nak bagi tahu menteri jugalah. Pantas sikit buat kerja. Ni saya nak bagi tahu menteri-menteri ni. Pantas sikit buat kerja. Kalau tak reti, tanya macam mana? Tanya saya. Dari segi media lah. Bukan saya kata anda tak buat kerja. Buat. Tapi tak nampak benda tu diwar-warkan. Media Rahmah tu bagus. Salut. Salahuddin Ayub dengan Rafizi Ramli. Salut. Anwar Ibrahim, kita tengok dia laju dah ke depan. Semalam pergi IJN nak cek jantung. Alhamdulillah. I think dia rutin check lah. Orang tua kan, 76 tahun kena rutin check lah. Kita pun yang 40 tahun ni kena check juga tu. Ini kan pula dia kan 70-an. Kerja. Tahun baru Cina pergi Brunei tuan-tuan. Orang lain cuti, dia pergi bekerja. Itu Perdana Menteri kita tu. Tu ujung tahun yang lepas. Boleh je dia nak pergi overseas dulu lah. Alah, aku dah jadi Perdana Menteri, aku pergi overseas. Tak, apa dia buat? Dia pergi melawat negara-negara dulu tuan-tuan. Tak ada istilah cuti bagi dia. Rehat jugalah Perdana Menteri kita. Tapi yang lain tu menteri tu, nampakkan. Ya, yang apa orang kata, ustaz-ustaz Abah ni main peranan. Kalau tak reti nak datang jumpa Abang Is. Nanti Abang Is ceritakan macam mana nak buat. Kan? Alright, terima kasih. So saya dah cerita pada tuan-tuan kemungkinan tu kenapa, macam mana. So bagaimana kita nak mengelak dia? Yang pertama, kita kena kerja keras. Ni sekarang ni dah bulan 2. 3, 4, 5, 6, 4 bulan lagi. Lepas ni puasa, lepas ni raya. Tak ada masa rehat lagi tuan-tuan. Perdana Menteri kita pun tak rehat. Takkan kita pun nak ambil culas juga. Tak, nak rehat boleh. Tapi dah tiba masa, semboyan sudah dibunyikan, kita kena mula gerak gempur. Siapa jadi calon tu tak penting. Yang penting kita kena pastikan kerajaan ini kekal for the next 5 years. Dan insya-Allah dia akan boleh bawa perubahan yang sangat besar yang kita tak akan boleh saksikan selepas ini, insya-Allah. Yang mungkin dia akan, Perdana Menteri ini akan set the bar so high yang mungkin orang lain tak dapat nak ikut dia. Even PAS pun tak mampu. Alright, terima kasih saya ucapkan. So sekian saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.